فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحمد بن زين الحبشي في كتابه رسالة الجامعة بين أصول الدين والفقه والتصوف على رسالة على شرح بهجة الوسائل بشرح مسائل لتأليف الشيخ محمد نووي الشافعي القادري ونفعنا بعلومهما وبعلومكم في دار آمين radhiyallahu ankum. Kita telah sampai surah apa? Muka surat 19. Bawah sekali. Wa ma umiru. Wa ma umiru wa lihadza. Baik. Wa ma umiru an yaqulu lana ilahun walil alami ilahun fa inna dhalika kana majbulan fi fitratin uqulihim min mabda'i nash'atihim wa fi unwani sinnihim walidhalika qala Allah ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan mereka tidak diperintahkan untuk mengucapkan kami memiliki Tuhan dan alam, yakni makhluk yang lain pun memiliki Tuhan, kerana ucapan tersebut adalah hal yang tercela, majbul, yakni menyesatkan di dalam kesucian akal-akal mereka sejak permulaan perkembangan jasmani mereka dan di dalam tanda-tanda berumurnya mereka. Ini maknanya kalau kita nak kembali balik di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut di dalam firman-Nya surah Luqman ayat 25, surah Az-Zumar ayat 38. Walidzalika qala Allah taala, kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada para anbiya itu, para nabi, para rasul, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah, kerana kita ketahui bahawasanya tidak akan adanya alam ini melainkan adanya pencipta. Jadi pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, mencipta makhluk dan mencipta segala apa yang berada dalam dunia ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Cuma di sini kita kena faham, nanti kat sini pun dia akan masuk juga. Ada beberapa perkara ini disebutkan dalam permasalahan tauhid. Allahumma salli alaihi kidam. Kidam, iaitu barang yang tidak akan hancur. Walaupun kita tahu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mematikan, menghancurkan, dan kita tahu setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Cuma ada beberapa perkara yang tidak akan hancur, maknanya tidak akan hilang. Di antaranya apa? Ajabuz zanbi, tulang sulbi. Itu sebab dia macam biji benih. Tulang sulbi itu macam biji benih. Jadi maknanya dia takkan hancur, supaya nanti dia akan jadi manusia balik. Itu ajabuz zanbi. Kalau manusia ditanam pun dia akan tinggal yang itu, supaya nanti bila dia dibangkitkan, minta maaf cakap, dia macam benda hidup dia. Dia akan jadi manusia balik. Dan semasa itulah kita ketahui bahawasanya semasa dibangkitkan, dia akan dibangkitkan seperti mana dia dimatikan. Allahu Akbar. Kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan sujud, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kalau dia dalam meninggal dunia dalam keadaan dia berzikir kepada Allah SWT, maka dia akan bangkit dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba dia bangkitkan dalam keadaan gol. Apa gol? Dia tengok main bola. Tengok main bola, tengah dia tengok tenang sini, kanan kiri,
gol. Dia meninggal dunia. Maknanya masa dia kata gol tu, dia pun gol sekali. Takut-takut waktu dia bangkit nanti dia kata gol. Dia kata gol. Ataupun dalam keadaan zina. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis yang famous yang selalu kita dengar. Tidaklah ada seseorang beriman kepada Allah SWT kalau sekiranya dia mati dalam keadaan berzina. Berzina, dia meninggal dunia dalam keadaan berzina, dia dicabutkan iman dia di sisi Allah SWT. Walaupun orang zahir kata dia beriman, tapi hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah SWT kerana meninggal dalam keadaan berzina. Lagi merompak. Dia meninggal dalam keadaan merompak. Sedang merompak, orang kata tangkap dia. Dia pun lari-lari, tembak, mati dia. Mati katak dia. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merompak. Yang ketiga, membunuh. Kalau dia dalam keadaan dia bunuh orang, dia meninggal dunia, itu pun semua terangkat iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada seorang pun tahu akhir kalimat. Kita tak tahu. Mungkin sebelum dia meninggal tu, walaupun dia ni tapi mustahil lah. Tiba-tiba dia tengah dia merompak, dia lari, aku bertaubat kepada Allah. Takut tak sempat. Tapi nak ceritakan, kita sebagai hamba Allah SWT mesti ada masa lagi baik sangka kepada si mati itu, sebab kita tahu dia orang Islam. Cuma di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaliknya. Cuma kita tak boleh hukum dia, tapi kita tahu kalau dia meninggal dunia dalam keadaan terbunuh, dia membunuh, jadi kita tanamlah dia dekat kubur orang Islam, tapi kita tak tahu hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, ai fil uluhiyah. Dan bahawasanya Allah SWT, ni kita masuk ilmu tauhid. Dan bahawasanya Allah SWT adalah zat yang maha esa, yang tidak ada sekutu baginya, yakni di dalam sifat ketuhanannya. Wala mislalahu wala shibhalahu, ai fi dzati was sifati. Tidak ada makhluk yang sepadan dan tidak ada yang serupa baginya di dalam zat dan sifatnya. Di sini saya nak kongsi sama-sama, kalau boleh kita tahu, ilmu tauhid ini nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 3. Ini yang asalnya daripada firman Allah SWT. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada satu riwayat lagi, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada kufuwan ahad. Dia ada dua qiraat, ada riwayat yang kita tahu kufuwan ahad. Jadi ketika mana tengok dalam ayat ini adalah ilmu tauhid. Sebab itu kita masalah hari ni, bila cakap benda ni ada Rasulullah SAW ke zaman Rasulullah SAW, dia balik kepada ilmu tu sendiri. Masa zaman Rasulullah SAW ada Rasulullah kata, hari ni kita ajar tauhid, hari ni kita belajar tauhid. Maknanya kalau nak sebut pasal bid'ah, perkara yang baru, ilmu tu sendiri bid'ah. Ilmu tu sendiri, baca kitab tauhid hari ni, mana ada zaman Rasulullah SAW kata hari ni tauhid, hari ni fiqah. Tak ada. Yang terlampau selalu mengatakan ini bid'ah, Rasulullah tak pernah buat. Kalau kita kembali balik, ilmu tu sendiri bid'ah. Ilmu tu maksudnya zaman Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah tak ada pun kata hari ni nak ajar fiqah, hari ni ajar tasawuf. Tak ada. Tapi hari ni ada orang gembur-gembur kan tentang bid'ah. Sedangkan bid'ah itu sebenarnya banyak cabangnya, bukan satu, banyak cabangnya. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, Allah itu maha esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak ada beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya kat sini kita faham betul-betul ada akidah-akidah yang hari ni terus kita keluarkan dia. Contohnya qul huwallahu ahad, katakan Allah yang esa. Jadi Allah yang esa. Kita orang Islam, kita tahu Allah yang esa. Jadi bila kita kata Allah yang esa, kita tahu Allah itu satu, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Jadi makna Allah yang tunggal, macam mana orang lain nak guna Allah sedangkan Allah itu tunggal? Jadi kat situ saja kita boleh
faham macam mana. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana ada Trinity? Dekat situ kita dah tahu dah. Mana ada Isa anak Tuhan. Itu maknanya itu semua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah dia maudhu' syahid, maudhu' tempat yang kita nak tengok. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dia pecahan. Pertama dia sebut la syarik, la misal, la shibha. 3. Kalau nak tulis bahasa Arab dia pun boleh. La syarik, tidak ada yang sekutu dengannya, tidak ada sekutu yang dengannya. La misla, tidak ada yang sama dengannya. Sama tu maksudnya ana nasi kam dia berapa persen, 50% ke tahu tak? Jadi dia kata kat sini syarik, misal dengan syibha. Nak ceritakan ini, macam mana nak gambarkan Allah ini beza langsung dengan sesuatu pun. Yang kata walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun setanding dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa Allah, tidak ada sesuatu pun yang sejuzuk serupa dengan Allah. Itu dia. Maksudnya bila kata syarik, dia ada ambil bahagian sedikit daripadanya. Mungkin saya selalu tunjukkan contohnya buku lah. Contohnya buku. Jadi bila kata ini buku, ini kitabku, namanya buku tapi isinya lain. Jadi maknanya bila kata la syarik, mungkin dia ambil nama je. Dia ambil nama je Tuhan. Jadi adakah Tuhan itu sama? Tak sama. Sebab tu bila kita sebut pasal ilmu tauhid, dia ada ma'budun bihaq, ma'budun bighairi haq. Barang disembah berhak, barang disembah yang tidak berhak. Jadi barang yang disembah berhak Allah SWT, la syarikalah. Tak ada satu pun yang sama. Nak ambil sama tak? Tak sama. Okey. Baik, yang kedua, serupa tapi tak sama. Ini manalah serupa tapi tak sama. Baik, buku yang sama juga. Buku yang sama juga, tujuan menuntut ilmu. Dia sama juga. Saya lupa sama ada yang ini dia 50%. Yang tadi tu dia 10%. Dia sedikit je ambil nama buku-buku. Yang ini 50%. Maknanya sebahagian daripadanya sama isi, tapi yang sebahagian lagi tak sama. Tak sama. Maksudnya tak sama lah. Tak boleh kata buku tu juga. Yang satu lagi syibha ni, maksudnya dia macam sama tapi sebenarnya dia tak serupa, mungkin pada sifatnya. Walaupun dia nampak sama tapi sebenarnya pada sifatnya lain. Itu beza di antara la syarik. Syarik tu maksudnya dia ambil daripada macam ini. Syarik itu maksudnya dia tidak standing, mungkin sama tapi memang masih ada perbezaan. Misla ini dia sebahagian sama, sebahagian tak sama. Syabih ini maksudnya dia ambil juzuk saja daripada sifatnya, juzuk saja daripada sifatnya. Itu yang bezakan. Cuma kita kena faham syarik itu makna sekutu, misla tu misal, contoh. Syibha itu perumpamaan. Itu beza dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Tapi yang penting tak sama langsung Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu permasalahan nak menyamakan Allah Subhanahu wa taala memang jauh sama sekali. Tak boleh langsung nak samakan Allah Subhanahu wa taala yang asal. Tak boleh langsung, sebab Allah tunggal. Pertama kita tahu Allah tunggal. Lepas tu Allah kata sendiri, aku tak sama langsung dengan siapa pun. Tak sama langsung. Sebab itu masalah kita nak mensyirikkan orang apabila menziarahi kubur, contohnya mengatakan wali Allah SWT ini hebat pada kehidupannya, lalu kita datang ziarah. Kita datang ziarah untuk mengingatinya, bukan untuk menyembahnya. Itu kena faham. Bukan dia masalah dia permasalahan iktikad. Masalah apa yang kita rasa pada si mati, ataupun pada barang yang kita gunakan. Macam ubat-ubat. Wah, ubat ni boleh menyembuhkan.
Adakah dia menyembuhkan macam Allah? Kat situ kita kena bezakan. Yang menyembuhkan tetap Allah, dia cuma perantara saja. Maknanya mungkin orang guna ubat ini boleh sembuh, orang yang guna ubat tak boleh sembuh, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa dakhala 'ala al-Imam al-Ghazali syabun. Ini cerita je. Bak kata siapa itu? Siapa? Yang kata cerita tak payah terjemah. Siapa? Habib Muhammad. Habib Omar. Anak kepada Habib Zain kan? Okey, baik. Kita baca je cerita ni. Seorang pemuda yang terdapat bekas tapak pengaruh ibadah pada dirinya masuk mendekati kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali berkata kepadanya, "Wahai pemuda, apakah kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu pemuda itu menjawab, "Apakah orang akan menyembahnya kalau zat itu tidak dikenalnya?" Itu pemuda dia. Apakah orang akan menyembahnya kalau zat itu tidak dikenalnya? Imam Ghazali berkata, "Bagaimana cara engkau dapat mengenalnya?" Pemuda itu menjawab, "Aku mengesakannya. Aku tidak mendefinisikannya hakikat zatnya, dan aku menyembahnya, dan aku tidak akan mereka-rekanya, yakni mencari cara untuk membentuk hakikatnya, hakikat zatnya. Dan ketiga, setiap sesuatu yang terlintas dalam fikiran, angan-angan atau pemahaman yang menjelaskannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan sesuatu yang terlintas itu." Lalu Imam Al-Ghazali berkata, "Aku telah memutuskan, yakni menghabiskan sebahagian besar umurku dalam memahami ilmu tauhid, mengesakan Allah SWT, dan sungguh pemuda ini telah mampu mengumpulkannya, cara mengesakan Allah SWT dalam 3 kalimat." Demikian penuturan Syekh Al-Muniri dalam kitab At-Tuhfatul Wafiyah. Sekali lagi kita tengok, pemuda tadi jawab. Masa Imam Ghazali tanya, "Apakah kamu mengenal Allah?" Dia jawab, apakah orang yang nak sembah Allah tapi dia tak kenal? Mana mesti kenal lah siapa Allah. Sebab itu kita belajar ilmu tauhid. Dan yang keduanya, dia suruh cara engkau mengenalnya. Aku mengesakannya, tidak mendefinisikannya. Maksudnya tidak huraikannya, mengesakan. Kedua, aku menyembahnya dan aku tidak akan mereka-rekanya. Yang ketiga, setiap sesuatu yang terlintas dalam fikiran, angan-angan atau pemahaman, Allah sama sekali berbeza dengan apa yang aku fikirkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.